Saudara moderator, saya difahamkan, saya diberitahu adalah forum pada malam ini forum politik. Maknanya kita nak bincang dari sudut politik, tajuknya pun pilihan raya. Kalau kita nak bincang pasal PAS ke betul, UMNO ke betul, dalam konteks hadis ke, dalam konteks Quran ke, tadi Ustaz Fathul Bari baca hadis, baca ayat Al-Quran, saya rasa Dewan Pemuda PAS Gombak pernah jemput Saudara Fathul Bari untuk bincang, tetapi ditolak. Jadi kita malam ini kita bincang soal apa yang akan berlaku selepas PRU yang ke-13 ya. Jadi jawapannya Dr. Fazli. Ya. Jawapan kepada soalan saya ialah jawapan kepada soalan ya. Kita melihat dalam senario yang lebih besar di Malaysia. Tadi Datuk dah sebut, selepas pilihan raya sama ada BN menang ataupun BN kalah, orang Melayu seramai itu jugalah. Ya, dan orang bukan Melayu pun seramai itulah. Dalam parlimen, ini saya nak sebut, mengapa kita ditakut-takutkan dengan pilihan raya? Dalam parlimen, sewaktu pilihan raya 2012, pilihan raya yang ke-12, BN orang Melayu dalam Barisan Nasional ada 61.7%. Ya, dan juga orang Melayu dalam Pakatan Rakyat ada 38.3%. Nak bandingkan dengan orang bukan Islam, representatif yang bukan Islam dan bukan Melayu, sama ada dalam Barisan Nasional ke, dalam Pakatan Rakyat ke, dua-dua Melayu dominan dan orang Islam dominan. Jadi apa yang kita perlu takut? Maknanya kalau BN kalah, wakil UMNO kalah, yang menangnya adalah PAS. Begitu. Semasa PRU yang ke-12, kerusi Melayu meningkat kepada 129 kerusi berbanding dengan pilihan raya 2004 hanya 123 kerusi. Bermakna apabila Pakatan Rakyat menang, dengan sendirinya orang Melayu juga bertambah dalam kerusi dalam Parlimen Malaysia. Ya, dan kita boleh tengok mentaliti pengundi sekarang ini, dia tidak mengira bangsa. Dia tidak mengira agama. Sesiapa yang telus, sesiapa yang lebih bersih, sesiapa yang lebih adil, sesiapa yang tidak makan rasuah, sesiapa yang korup, mereka boleh pilih. Tak guna kalau menteri besar kita Melayu tetapi korup, makan rasuah, ataupun menteri besar yang bukan Melayu tetapi bersih. Tetapi dalam hal ini, kita dalam Pakatan Rakyat, kita dah membuat ketetapan bahawa sekiranya Pakatan Rakyat memerintah Malaysia, Perdana Menterinya adalah Melayu. Sebab apa? Sebab orang Islam adalah majoriti di Malaysia, 60 lawan 40%. Begitu juga dengan negeri-negerinya. Jadi saya sehubungan dengan itu, kalaulah rasa orang Islam tergugat dengan sebab PAS tak dapat menguasai Pakatan Rakyat, nak tak nak masa depan adalah untuk Pakatan Rakyat. UMNO runtuh, nak tak nak kita kena terima hakikat itu. Sebab itu yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO pun. Dan kalau kita tengok kepada senario seluruh dunia hari ini, semua parti yang memerintah semacam UMNO sudah pun runtuh, sama ada di timur ataupun di barat, ya, di negara-negara Arab ataupun di Jepun, semuanya telah pun runtuh. Dan sekarang ini yang menariknya, orang bukan Melayu pun sudah boleh memberikan undi kepada calon PAS. Contohnya Dr. Maria, ya, dan juga beberapa pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat yang lain lagi. Masalahnya kita nak tanya, ya, kalau DAP yang menang banyak kerusinya di Pulau Pinang, memang patut pun dia jadi ketua menteri. Ya, tetapi dalam kes negeri Perak, PAS hanya menang 6 kerusi. Tetapi oleh kerana perlembagaannya, rajanya menetapkan bahawa ketua menteri ataupun menteri besarnya Melayu, maka PAS dipilih untuk jadi menteri besar. Kita ada kaedah kita sendiri untuk memastikan itu. Tetapi kalau kita lihat sejarah dan faktanya, adakah PAS tunduk kepada bukan Melayu ataupun UMNO yang tunduk? Pulau Pinang, sewaktu Barisan Nasional memerintah, Parti UMNO mendapat majoriti yang lebih nak dibandingkan dengan Gerakan. Tetapi mengapa kerusi menteri besar diberikan kepada Gerakan?
Ini masalah dengan mentaliti kita. Siapa yang sebenarnya terlalu takut kepada bukan Melayu? Mau tenang. Baik, terima kasih Dr.